Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, bab 5 gelombang, subtajuk pembiasan gelombang. Okay. Untuk video pada kali ini, diharapkan murid boleh menjelaskan fenomena semula jadi akibat pembiasan gelombang dalam kehidupan seharian. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pembiasan gelombang. Fenomena pembiasan gelombang yang pertama yang hendak dibincangkan di sini adalah fenomena di mana pada waktu siang apabila kita bercakap ataupun ada sumber bunyi daripada satu tempat pada satu jarak yang tertentu, sumber bunyi tadi ini tidak dapat didengar. Untuk menjelaskan fenomena ini, kita perlu memahami berkaitan dengan pembiasan gelombang. Pada waktu siang, udara yang berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas daripada udara di atas. Ini menyebabkan udara berhampiran dengan bumi mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding dengan udara yang berada di tempat yang lebih tinggi. Bunyi bergerak dengan lebih laju dalam udara panas berbanding dengan dalam udara sejuk. Dengan itu, gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lemah pada waktu siang. Baik, jadi untuk memahaminya, di sini saya lukiskan beberapa garis yang menunjukkan lapisan udara daripada permukaan bumi sehinggalah ke atas, di mana di bawah, di bahagian bawah pada waktu siang, di permukaan bumi udaranya panas dan ketumpatan udaranya adalah rendah. Jika kamu perhatikan, cuba perhatikan garis yang berwarna merah, itu menunjukkan arah perambatan gelombang bagi gelombang tuju yang bergerak daripada permukaan bumi. Bila sampai pada satu lapisan, jadi kalau kita nak melukis arah perambatan gelombang yang seterusnya, maka terlebih dahulu kita perlu melukis garis normal. Jadi bila udara bergerak, apabila bunyi bergerak daripada kawasan yang mempunyai ketumpatan yang rendah ke kawasan medium yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi, maka gelombang bunyi tadi ini akan dibiaskan mendekati garis normal seperti yang ditunjukkan. Begitulah yang berlaku seterusnya apabila gelombang bunyi tersebut bergerak daripada satu lapisan ke satu lapisan, daripada lapisan yang mempunyai ketumpatan udara yang rendah kepada lapisan udara yang mempunyai ketumpatan udara yang lebih tinggi. Cuba perhatikan arah perambatan gelombang setelah dibiaskan. Jadi ini yang dapat dilihat apabila bunyi tersebut bergerak daripada kawasan yang mempunyai udara yang panas ke kawasan yang mempunyai udara yang sejuk.
So dengan itu gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi pada waktu siang kerana permukaan bumi adalah lebih panas berbanding kawasan yang menjauhi permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lemah pada waktu siang, seperti yang dapat lihat pada rajah. Pada waktu malam pula, udara yang berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih sejuk. Gelombang bunyi dibiaskan mendekati permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lebih kuat pada waktu malam. Seterusnya, fenomena gelombang. Apabila gelombang air bergerak daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek. Seperti yang kamu lihat pada gambar rajah tersebut. Ada dua kawasan, iaitu kawasan Tanjung dan juga kawasan Teluk. Tanjung ialah kawasan yang airnya cetek, manakala Teluk ialah kawasan yang airnya dalam. Sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus, seperti yang kamu lihat di kawasan ini. Muka gelombang air hampir lurus dan selari dengan gelombang air bergerak pada kelajuan seragam. Ini apabila ia menghampiri pantai. So, apabila muka gelombang air merambat ke Tanjung, di kawasan Tanjung, perhatikan kawasan Tanjung, laju gelombang air berkurang menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih kecil. Sebab itu kalau kamu lihat bentuk gelombang, jarak di antara muka gelombang dengan muka gelombang, di bahagian Tanjung ini, kamu akan dapat lihat jarak di antara muka gelombangnya adalah lebih dekat. Muka gelombang air yang menuju ke arah Teluk bergerak dengan kelajuan yang lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih besar. Lihat di kawasan ini. Jadi kita dapati bahawa panjang gelombang di sini adalah lebih panjang berbanding dengan panjang gelombang di Tanjung. So ini menunjukkan bahawa gelombang tersebut bergerak dengan laju yang lebih tinggi. Dan kawasan ini merupakan kawasan yang airnya lebih dalam berbanding dengan kawasan Tanjung. Hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut bentuk tepi pantai seperti yang dapat kita lihat pada rajah. Jadi pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan Tanjung, menyebabkan amplitud ombak lebih tinggi. Seperti yang kita dah belajar sebelum ini, apabila amplitudnya bertambah, maka tenaga yang dikenakan pada kawasan tersebut juga bertambah ataupun menjadi lebih tinggi. Di kawasan Teluk, tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas, menyebabkan amplitud ombak lebih rendah dan air lebih tenang. Jadi kalau kamu lihat di kawasan Teluk, bentuk gelombangnya itu kita akan dapat lihat lebih bulat. Jadi kalau lebih bulat, ini menunjukkan gelombang tadi ini tersebar.
So, apabila tersebar, bermaksud tenaga disebarkan ke kawasan yang lebih luas. Maka di kawasan pantai, tenaga yang sama lebih rendah. Kita perhatikan, so ini adalah gambar rajah. Gambaran yang kita dapat lihat melalui satelit. Di satu kawasan, di satu tempat di Langkawi. Berdekatan dengan kawasan lapangan terbang. Jika kamu perhatikan di sini, terdapat tembok penampan ombak di sini. Ini adalah tembok penampan ombak. So dia ada celah-celah kalau kita perhatikan di sini. Okay. Jadi fungsinya di sini adalah untuk mengelak daripada ombak yang besar ataupun gelombang air laut yang mempunyai amplitude yang tinggi. Jadi kalaulah gelombang yang mempunyai amplitude yang tinggi, maka tenaga gelombang adalah tinggi yang mungkin akan sampai ke pantai. So ini adalah kawasan pantai. Dan jika tenaga yang tinggi dikenakan pada kawasan pantai tersebut, maka pantai ini akan terhakis. Sebab itu dibuat penampan ombak. Okay, jadi untuk penampan ombak ini akan dibincangkan lebih lanjut apabila kita dah belajar berkaitan dengan pembelauan gelombang. Okay. Jadi kalaulah tidak dibina penampan ombak di sini, apa yang akan berlaku? Kemungkinan lapangan terbang ini akan terhakis. So, landasan ini akan rosaklah bahagian ni. Jadi pemahaman kita berkaitan dengan gelombang air yang dibiaskan membantu untuk kita menyelesaikan masalah di sini adalah berkaitan dengan hakisan pantai. Okey, menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Ini masalah sini adalah merujuk kepada masalah penghitungan. Pembiasan gelombang adalah disebabkan oleh perubahan laju gelombang. So, bagi gelombang air, laju gelombang berubah apabila kedalaman air berubah. So, hal ini menyebabkan panjang gelombang turut berubah. Walau bagaimanapun, frekuensi gelombang tidak berubah sebab frekuensi gelombang adalah ditentukan oleh frekuensi getaran di sumber gelombang tersebut. Kita dah belajar pada bahagian yang pertama sebelum ini, di mana apabila gelombang mengalami pembiasan, yang berubah adalah panjang gelombang, laju gelombang, arah perambatan gelombang. Frekuensinya tidak berubah. Okay, kita lihat di sini hubungan. Dia ada kawasan yang dalam. Ini adalah kawasan yang dalam. Dan di bahagian tengah ini adalah kawasan yang cetek. Kemudian di kawasan yang dalam. Jika kamu perhatikan bentuk gelombang di kawasan tadi ini. Tengok panjang gelombang sebelum, iaitu di kawasan yang dalam, adalah lebih panjang berbanding dengan kawasan yang cetek. Menunjukkan bahawa berlakunya perubahan pada panjang gelombang apabila gelombang bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Okay, daripada rumus, laju gelombang V sama juga dengan F lambda, maka kita boleh mencari panjang gelombang di kawasan yang dalam, iaitu V1 bersamaan dengan F lambda. Dan di kawasan yang cetek, untuk laju gelombang, V2 bersamaan dengan
F lambda 2. Okay, disebabkan frekuensinya adalah sama, iaitu frekuensi di kawasan yang dalam F1 dan di kawasan yang cetek F2, di mana F1 sama juga dengan F2, maka kita boleh tulis F1 adalah bersamaan dengan V1 per lambda 1 dan F2 V2 per dengan lambda 2. Okay. Jadi boleh diringkaskan, kalau kamu perhatikan, kita mendapat hubungan ini. Untuk menyelesaikan masalah penghi. Lihat contoh 1 di dalam buku teks kamu. Satu gelombang satah mempunyai panjang gelombang 2 cm dan laju 8 cm sesaat merambat merentasi kawasan cetek. Apabila gelombang tersebut memasuki ke kawasan dalam, laju gelombang menjadi 12 cm sesaat. Tentukan nilai panjang gelombang di kawasan dalam. Jadi kita perhatikan di sini, dalam soalan ini diberikan maklumat yang tersurat dengan jelas dan kita boleh tulis dalam bentuk matematik. Jadi kita kumpulkan maklumat, tulis bersama dengan simbol. Jadi ini adalah maklumat yang diberi, iaitu panjang gelombang di kawasan cetek, laju gelombang di kawasan cetek dan juga laju gelombang di kawasan yang dalam. Soalan minta kita mencari panjang gelombang. Jadi kita boleh menggunakan persamaan V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Dan akhir sekali boleh dapat jawapan untuk panjang gelombang di kawasan yang dalam. Untuk contoh yang kedua, rajah 5/4 menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan P ke kawasan Q yang berbeza kedalaman. Laju gelombang tersebut ialah 18 cm sesaat di kawasan P. Tentukan laju gelombang tersebut di kawasan Q. Jadi kita kumpulkan maklumat terlebih dahulu. Okey, kumpulkan maklumat terlebih dahulu. Maklumat apa yang kita ada? Kita mempunyai laju gelombang di kawasan P. So, laju gelombang di kawasan P, katakan kalau kamu letak laju gelombang tersebut adalah V1. Dan panjang gelombang di kawasan P boleh dicari berdasarkan gambar rajah yang diberi. Okay. Kalau kita perhatikan di sini, ada 4 panjang gelombang untuk 12 cm. So, ada 1, 2, 3, 4 panjang gelombang. So, 4 panjang gelombang ini untuk kawasan P bersamaan dengan 12 cm. Maka panjang gelombang di kawasan P iaitu lambda 1, kalau kita tandakan sebagai lambda 1, adalah bersamaan dengan 3 cm. Begitu juga kita boleh mencari panjang gelombang di bahagian Q. So, kamu perlu membilang berapakah bilangan panjang gelombang pada bahagian Q. Jika kamu kira pada bahagian Q ni, kamu akan dapati bilangannya adalah 8. So, 8 lambda 2 bersamaan dengan 12 cm, maka lambda 2 adalah bersamaan dengan 1.5 cm. Jadi kita dah pun ada maklumat berkaitan dengan lambda 1 dan juga lambda 2. Kumpulkan maklumat dan gunakan persamaan V1 per lambda 1
sama dengan V2 per lambda 2 dan gantikan maklumat-maklumat yang telah pun diperolehi, dan akhirnya kita mendapat jawapan bersamaan dengan 9 cm sesaat. Okey, cupatikan latihan ini. Tandakan kawasan dalam dan juga kawasan cetek dan hitungkan V. So, kawasan dalam senang sajalah untuk mengecam dengan cara melihat kepada panjang gelombang. Yang di mana kalau kepanjang gelombang yang ada lebih besar, maka kawasan tersebut adalah kawasan dalam. Jadi yang warna biru ni, ini adalah kawasan dalam dan ini adalah kawasan cetek. Dalam, cetek. Dan kita selesaikan dengan menggunakan persamaan V sama juga F lambda. F sama juga V per lambda. Hanya perlu ganti masuk maklumat. Laju 60 dan lambda 6 cm, dan kita dapat frekuensi untuk kawasan yang dalam adalah 10 Hz. Dan disebabkan ini adalah fenomena pembiasan, frekuensinya tidak berubah, maka kita juga boleh menggunakan frekuensi di kawasan dalam tadi ini untuk mencari nilai V di kawasan cetek. Jadi untuk kawasan cetek, V sama juga F lambda, di mana F kita tahu tidak berubah, ganti masuk nilai F 10 darab dengan 3, dan kita dapat jawapan lajunya ialah 30 cm sesaat. Okay, ini adalah latihan yang seterusnya. Okay, rajah menunjukkan gelombang satah merambat dari kawasan cetek ke kawasan dalam. So, jika frekuensi gelombang air ialah 4 Hz, hitungkan jarak gelombang di kawasan cetek dan di kawasan dalam. Okey. Jadi saya tinggalkan latihan ini untuk kamu selesaikan. Sekian untuk subtopik pembiasan gelombang bahagian 2. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.